Kita dah boleh start ke? Okey. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bagi memastikan program kita berjalan lancar, para hadirin di dalam Google Meet ini diminta untuk off mic dan on camera bagi memastikan program kita berjalan dengan lancar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam Universiti Pendidikan Nombor 1, salam cermelang bersama. Baiklah, yang berusaha Dr. Zul Izzuan bin Abdul Malik, Penasihat Kelab Bola Tampar Universiti Pendidikan Sultan Idris, Encik Muhammad Haidir bin Asrin, LO Kelab Bola Tampar, Encik Azmirul Nizam bin Kaha, Jurulatih Pasukan Bola Tampar UPSI, panel jemputan kita Encik Amirul Ashraf bin Khairizal, para hadirin sekalian. Baiklah, terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama dalam program Talk dalam Kehidupan Harian. Okey, baiklah. Tajuk kita pada hari ini merupakan satu tajuk yang sangat dekat dengan diri mahasiswa, dengan diri para hadirin, terutamanya para hadirin yang berada di rumah khususnya yang sentiasa work from home kan. Jadi, sebelum kita bermula, marilah kita menadah tangan dan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baiklah, saya akan teruskan ucapan daripada saudari Nur Amirah Syakira binti Abdul Rahim selaku Timbalan Pengarah Program Get a Productive Life. Okey, dengan ini mempersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Fikri sebagai moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Dr. Zul Izzuan bin Abdul Malik selaku Penasihat Kelab Bola Tampar UPSI, yang dikasihi saudara Muhammad Fikri bin Azmi selaku Pengarah Program Get a Life Productive merangkap yang di-Pertua Kelab Bola Tampar Sidang 2020-2021. Encik Muhammad Haidir bin Asrin selaku LO Kelab Bola Tampar, Encik Azmirul Nizam bin Kaha Jurulatih kepada Pasukan Bola Tampar. Yang berbahagia panel penceramah Encik Amirul Ashraf bin Khairizal dan seterusnya barisan ahli jawatankuasa program, rakan-rakan serta hadirin yang dihormati sekalian. Okey, hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah SWT sebab beri kesempatan untuk kita sama-sama kumpul pada malam ni bagi menjadikan program penutup Get a Life Productive pada hari ini yang dianjurkan oleh Kelab Bola Tampar Sidang 2020-2021. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir kerana sudi meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Majlis ini takkan dapat direalisasikan jika tak ada sokongan daripada mana-mana pihak. Jadi terima kasih lagi sekali saya ucapkan. Lagipun tujuan program ini dianjurkan adalah untuk berikan pendedahan tentang kepentingan pengamalan gaya hidup yang sihat kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selain itu, program ni juga bertujuan untuk mencungkil bakat-bakat peserta dalam aktiviti kesukanan. Besarlah harapan saya agar program yang dirancang ini mampu memberi manfaat kepada semua pihak dan meningkatkan kesedaran terhadap pentingnya pengamalan gaya hidup sihat dalam kalangan kita, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris itu sendiri. Saya mewakili ahli jawatankuasa program berharap agar program pada kali ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar dan tetamu yang hadir. Semoga program ini dapat mengeratkan lagi hubungan sesama kita dan matlamat program kali ini dapat dicapai. Akhir kata daripada saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua tamu yang hadir kerana sudi luangkan masa untuk menghadiri program Get a Life Productive ini. Pihak kami mengucapkan terima kasih di atas kerjasama dan keprihatinan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tak langsung. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nur Amirah Syakira selaku Timbalan Pengarah Program bagi Get a Life Productive
untuk pengetahuan, kita punya program Get Alive Produktif merupakan satu program yang mempunyai 3 aktiviti utama, iaitu 2 daripadanya adalah pertandingan. Pertandingan Pitch Challenge, pertandingan video kreatif Zero to Hero, dan juga satu talk, iaitu talk kita pada malam ini. Baiklah, seterusnya tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan Dr. Zul Izzuan bin Abdul Malik selaku penasihat Kelab Bola Tampar Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk memberikan ucapan seterusnya merasmikan program kita pada malam ini. Dengan ini, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator, merangkap pengarah kita, Fikri. Tak lupa juga tadi timbalan pengarah kita, Amira. Dan yang dihormatilah, kita ada wakil pusat sukan kita kat sini, pegawai sukan kita, Cik Muhammad Faiz. Faiz. Yang dikasihi, saya dibagi teks sebenarnya ni. Yang dikasihi, ni kena baca kuat sikit. Jurulatih Kelab Bola Tampar, Encik Azmirul Nizam bin Kahar. Ni memang saya kasihi sungguh lah. Ya. Yang berbahagia, panel penceramah kalau dah ada kat sini. Ya. Encik Amirul Ashraf bin Khairizal. Okey, terima kasih. Dan yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa semualah. Nice to see all of you. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak biasa sangat formal-formal ni. Saya tak boleh campur-campur formal tak formal. Saya dibagi teks agak panjang lebar, tapi saya tak rasa saya nak bagi baca semua ni. Tapi terima kasihlah yang sediakan teks ni. Sebab nanti takut orang confuse saya pula panel kan. So first of all, saya nak ucapkan tahniah dulu kepada semua ahli jawatan kuasa sebab kerana berjaya lah menganjurkan program ni. So program apa tadi? Get a Productive Life. Ya? Dan terima kasih juga kepada semua yang melibatkan diri jugalah, yang memberi kerjasama. Okey. Saya tak nak panjang lebar. Again, saya lepas tu siap dia bagi pantun kat saya ni. Nak kena saya baca pantun juga ke ni? Pantun buah kelapa apa ni? Okey, saya pantun buat sendirilah. Okey, pantun buat sendiri. Menendam unggas di tepi batas, puas ku jaga sepenuh rasa. Badan cergas, otak cerdas, penguat minda, sihat sentiasa. Okey. So, tanpa saya tak nak melengahkan masa lagi, tahniah sekali lagi kepada semua AJK. Dengan lafaz bismillah, saya sekali lagi lah merasmikan majlis perasmian penutup program Get a Productive Life ni. Dan saya serahkan semula kepada moderator kita lah. Again, congrats all of you. So, nice to see all of you. Stay safe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zul Izzuan atas perasmian itu tadi. Baiklah, seterusnya kita akan adakan sesi fotografi untuk semua para hadirin yang berada dalam Google Meet. Minta untuk buka kamera sebentar untuk kita ambil gambar. Okay, Jasmine, ready? Semua ready? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dah. Okay, baiklah, terima kasih. Tanpa kita membuang masa, kita akan back to the topic. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, kita punya topik pada hari ini amat dekat dengan diri mahasiswa, amat dekat dengan diri para hadirin yang berada di rumah, khususnya yang work from home, yang kita sebagai mahasiswa UPSI khususnya yang tengah bersungguh, tengah membuat assignment last minute ni, asyik menghadap laptop, menghadap komputer 24 jam. Jadi saya yakin dan percaya kita ataupun para hadirin semua mesti pernah merasai kesakitan pada bahagian belakang, mungkin kesakitan di tengkuk, kesakitan sendi-sendi disebabkan pengamalan gaya hidup yang kita yang tak berapa nasihat tu lah. Okey, jadi kita punya tajuk pada hari ini adalah fisioterapi dan kehidupan harian. Mungkin kita akan dapatkan tips ataupun perkongsian tentang cara-cara kita nak mengatasi masalah-masalah
yang kita alami. Okey, baiklah. Saya akan memperkenalkan panel jemputan kita pada malam ini iaitu Encik Amirul Ashraf bin Khairizal. Encik Amirul. Encik Amirul ada? Boleh dengar ke Encik Amirul? Boleh. Boleh dengar. Sebab suara Encik Amirul tu tak berapa nak dengar sangat. Mungkin boleh. Kurang sikit. Kurang sikit. Buka earphone. Okey. Okey ya. Okey, baru boleh dengar. Okey, baiklah Encik Amirul, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Saudara Fikri apa khabar? Alhamdulillah sihat juga. Okey, terima kasih Encik Amirul sebab luangkan masa malam ni untuk kita membuat perkongsian sedikit lah tentang fisioterapi dan kehidupan harian. Jadi saya ingin bacakan sedikit background Encik Amirul, boleh? Okey. Encik Amirul Ashraf merupakan graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang mengambil ijazah fisioterapi. Beliau bekerja sebagai fisioterapis di pusat fisioterapi swasta selama 2 tahun. Nampak beliau masih muda lagi. Sangat hebat orangnya. Okey, beliau juga bekerja sebagai tuition sebagai part-time dan juga menjadi tenaga pengajar fit wanita dalam program di bawah Yayasan Pelajaran Negeri Johor. Okey, baiklah, itu sedikit latar belakang bagi panel kita pada malam ini. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya menjemputlah Cik Amirul untuk berkongsi sedikit tentang apa yang kita boleh buat iaitu fisioterapi di dalam kehidupan harian kita. Dipersilakan Encik Amirul. Encik Amirul boleh dengar? Okey. Encik Amirul mute. Okey, terima kasih saudara Fikri selaku moderator kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okey. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya ialah fisioterapi dan kehidupan seharian. Okey. Sebelum saya masuk ke pendahuluan ataupun introduction, saya nak buat satu magic ataupun satu silap mata lah. Okey. Jadi saya minta semua orang sila dengar dan tengok kepada slide yang saya akan kongsikan ini. Okey. Okay. So magic ni dia akan buat tuan-tuan dan puan-puan akan bergerak tanpa tuan-tuan dan puan-puan sedar. Silap mata tu. Okay, kita akan tengok. Okay. Tengok slide selepas ni. Okay. Boleh kata 90% lah bila tengok slide ni, dia akan terus automatik daripada tengah nak mendengar macam ni kan. Dia akan automatik dia badan straight. Betul tak betul? Kebanyakan macam tu lah. Sebab apa? Sebab bila kita tengok gambar ni, kita boleh rasalah yang ada yang tak kenal dengan gambar ini. So gambar ini menunjukkan apa? Sebenarnya gambar ini menunjukkan satu posture yang kurang enaklah untuk diamalkan. Kenapa? Okey, so saya nak kongsi satu fakta dululah sebelum saya masuk ke pendahuluan. Adakah tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa setiap posisi kita, baring, duduk dan berdiri, ada tekanan yang berbeza kepada tulang belakang. Bukannya kalau kita duduk saja macam ni, jaga posture kan, tak ada tekanan.
ada tekanan. Okey. Jadi saya akan share dengan gambar rajah yang seterusnya. Okay. Kita tengok gambar rajah ni. Okey, so pak CY yang belah kiri tu ialah intradiscal pressure ataupun tekanan kepada disk tulang belakang. Sebelum tu apa itu disk tulang belakang? Tulang belakang kita ni dia ada level-level dia. Antara level tu dia ada disk tu. Disk ni dia punya function dia sebagai shock absorber. Macam kereta lah dia ada shock absorber kan. So, bila setiap posisi tu berbeza tekanan dia kepada tulang belakang. Seperti yang anda lihat dalam gambar tu, baring melentang 25 kg. Kalau duduk 140 kg. Dan tu kalau duduk posisi upright lah ataupun tegak. Tapi kalau duduk dalam membongkok 185 kg. Ini satu fakta yang mungkin ramai tidak tahu. Sebab selalu bila kita cakap pasal semua orang pernah dengar kan tentang slip disc. Satu condition yang melibatkan tulang belakang kita. Selalu bila kita cakap pasal slip disc ni, kita akan fikirkan, oh dia ni mungkin angkat barang berat dengan cara yang salah. Yang tu. Tapi nak tahu tak, boleh katakan kan, lebih kurang kata 50% ataupun 60% lah pesakit yang datang ke pusat fisioterapi dengan slip disc berpunca daripada satu posisi ataupun posture yang lama. Contoh, kerja office. Kerja office saja, tak ada buat kerja berat pun. Tak ada angkat kotak 50 kilo, tak ada 50 kilo. Angkat kotak yang berat kan, tak ada. Tapi, okey, katakan balik tu, okey, dia nampak ada mainan anak dia dekat lantai kan. So, dia cuba untuk ambil, bangun, prak. Kenapa? Sebab ni lah. Sebab tekanan kepada tulang belakang kita yang kita tak sedar. Musuh dalam selimut lah orang kata. So, ni fakta untuk sebagai pendahuluan kata-kata aluan, kata alu-aluan. Okay. So baru kita akan masuk ke introduction. Okay. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah fisioterapi dan kehidupan seharian. Jadi apakah signifikannya fisioterapi pada kehidupan seharian? Sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu fisioterapi. Boleh katakan semua orang dalam Google Meet ni ataupun live ni tahu perkataan fisioterapi itu. Tapi berapa orang yang boleh jelaskan apa peranan fisioterapi itu? Mungkin orang biasa dengar, oh dia ni fisioterapi. So dia punya tangan dia memang magic lah. Orang kata apa, magic hands lah. Dia punya urut dia, fisioterapi. Ataupun orang akan fikir, oh fisioterapi ni senaman. Dia ni buat exercise nak bagi baik tubuh badan. Fisioterapi. So betul ke tak betul tu? Kalau boleh kata betul tak betul tu, kalau soalan yang 5 markah boleh dapat 1 markah lah. Betul. Tapi kurang tepat. Tidak dapat menggambarkan sepenuhnya apa itu fisioterapi. Okey. Jadi, saya akan teruskan. Yang ni definisi yang diambil daripada World Physiotherapy. Okay, physiotherapy is a healthcare profession concerned with human function and movement and maximizing physical potential. Ada 2 keyword dekat situ, iaitu human function and movement and maximizing physical potential. Apa maksud dia tu? Kita habiskan dulu. Identifying and maximizing quality of life. I like quality of life. And movement potential. Okay, so fisioterapi ni secara mudahnya lah kita gambarkan dengan satu profession dalam kesihatan yang melibatkan dengan fungsi tubuh badan manusia dan pergerakan dan matlamat utama dia ialah untuk memaksimalkan ataupun mengoptimumkan kualiti kehidupan. Apa yang dimasukkan dengan kualiti kehidupan? Siapa kat sini rasa hidup dia tak berkualiti? Tak ada. Jangan jawab soalan tu. Okay, so macam mana kita nak kata kualiti kehidupan tu? Okay, so saya ambil contoh lah. Okay, 2 orang. A dengan B. Okay, A ni sakit belakang. B pun sakit belakang. Tapi A ni sakit belakang dia still boleh pergi kerja, boleh buat kerja, boleh balik rumah, buat kerja dekat rumah. Tapi B ni dia terlantar dekat katil sebab terlalu sakit pinggang dia. Jadi, physical wise ataupun dari segi fizikal, mana yang kualiti kehidupan lebih better, yang lebih baik? Semestilah yang B ni kan, jaga B ni. Semestilah A ni sebab dia boleh pergi kerja. So yang tu yang dimasukkan dengan kualiti kehidupan. So kami sebagai fisioterapi akan berusaha untuk memastikan pesakit kami dapat memaksimalkan kualiti kehidupan mereka. Okay. Jelas kat situ? Okay. Jadi kenapa kena jumpa fisio? Bila yang boleh jumpa fisio? Adakah kena melalui doktor dulu? Kena pergi klinik, kena lakukan pemeriksaan dengan doktor? Kena buat X-ray dan MRI? Sebenarnya tidak. Boleh saja kalau
kalau anda ingin pergi jumpa fisioterapi, terus pergi jumpa dia. Jadi dekat sana kami akan lakukan pemeriksaan dan penilaian lah kondisi ataupun keadaan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Jadi macam mana kami periksa kesihatan tuan-tuan dan puan-puan? Okay. So kami sebelum tu, yang ni adalah antara sakit-sakit yang boleh fisioterapi rawat. Nampak yang ni yang melibatkan sendi lah. Nampak punya banyak je tu. Kalau saya nak cerita tu kan, boleh kata tak habis lah malam ni. Kena ada dua kelab, kena ada dua talk pula. Ada arthritis. Arthritis ni keradangan lah. Kemudian ada headache, ada stiff neck, back pain, knee pain. Macam-macam pain lah, no pain no gain lah. Okay, so ada satu yang menarik kat situ ialah headache. So headache pun boleh buat fisioterapi ke? Headache ni menarik sebenarnya. Okay. Ada satu keadaan sakit yang dipanggil cervicogenic headache ataupun sakit kepala yang berpunca daripada leher. Kalau siapa-siapa yang kerap sakit kepala kan, boleh cuba cek. Ambil tangan, okay, cuba picit dekat bahagian bahu ni, dekat bahagian leher dan bahu ni. Kalau keras tu, tu mungkin antara punca lah anda kerap sakit kepala. Jadi boleh daftarlah ke fisioterapi yang terdekat ataupun boleh PM nanti lah. Okay, seterusnya. Yang inilah yang saya cakapkan tentang penilaian ataupun pemeriksaan, assessment. Okay. Jadi assessment ni ada 4 komponen. So kita akan tengok 2 komponen dulu, iaitu subjektif. Subjektif ni fisioterapis tu akan bertanyalah tentang latar belakang anda, tentang sejarah sakit anda, gaya hidup anda kerja apa, anda duduk rumah berapa tingkat, anda hobi apa, berkebun ke. Okay. So macam siapa nak kena tahu kan benda-benda tu. Macam apa, paparazzi pula nak sibuk-sibuk tahu kan. Sebenarnya dia ada signifikan dia. Contoh saya ambil tadi, nak tanya kenapa rumah 2 tingkat ataupun 1 tingkat. Jadi melalui itu, fisioterapi boleh merangkakan satu rawatan yang fokus untuk anda boleh mampu naik tangga untuk ke tingkat atas. So kalau orang yang rumah tingkat 1 saja, fokus untuk takat tingkat 1 sajalah. Kalau yang tingkat 2, dia kena lebih sikit dia punya approach tu. Itu subjektif lah. Okay. So seterusnya akan pergi ke objektif. Okay, objektif ni dia assessment ataupun pemeriksaan yang lebih spesifik. Yang ni kami akan lakukan pemeriksaan yang lebih lebih detail lah dengan apa yang kami belajar masa universiti dulu dan apa yang kami praktikkan masa kerja. Okay. Contohnya cek tekan di mana tempat yang betul-betul sakit, apa kepunca sakit itu, pergerakan ada apa-apa limitation ke pergerakan tu. Itu objective assessment lah. Kemudian bila dah selesai subjektif dan objektif assessment ni, kita akan masuk dengan analisis. So akan ada physio impression dekat situ. Dia macam dia ada impression lah. Ada impressive kan. Bukan macam tu lah. Dia akan buat satu macam analisa. Okay. Contoh sakit. Sakit sebab apa? Sebab bengkak ke ataupun sakit sebab otot yang tegang masa tightness. Kemudian dia akan buat goal. Goal ni ada 2 jenis. Satu ialah short term goal. Satu lagi ialah long term goal. So kalau short term goal ni ialah yang melibatkan short term lah. Macam kurangkan sakit dalam masa berapa hari ataupun kurangkan ketegangan otot dalam masa berapa minggu kan. Dan long term goal ni pula dia lebih kepada apa matlamat yang patient nak. Okay, contoh matlamat orang lain berbeza. Okay, so jangan kita samakan sakit yang mahu kembali bekerja di kilang dengan sakit yang mahu kembali bersukan dia peringkat negeri atau peringkat kebangsaan. Berbeza dia punya goal tu. So rawatan dia pun berbeza. Daripada analisa apa semua dah rangkakan short term goal, long term goal, kita akan merujuk pada plan of treatment ataupun plan rawatan lah. Plan rawatan fisio, okey. So apa beza fisioterapi dengan tukang urut? Senang cakap, jawab dia yang tu lah. Kami punya rawatan berbentuk saintifik dan evidence based. Maksudnya apa-apa rawatan yang kami buat mestilah ada dasar sains lah, dasar saintifik dan berdasarkan kajian yang dilakukan semasa. Mungkin rawatan tu 10 tahun lepas praktikal, tapi bila makin lama, bila makin kajian mengatakan yang tu cuma placebo ataupun satu macam sham lah, satu tipu kan, mungkin psikologi. So kena ubah. So memang rawatan fisioterapi ni dia akan mengikut kajian semasa. Jadi itu yang bezakan kami dengan rawatan yang tradisional lah. Dan kami tidak menggunakan istilah-istilah tekan ni kan, angin banyak ni badan ni, kena buat keluar angin ni, kena pipam keluar, macam tu tak. Kami ada lebih bentuk saintifik dan evidence based.
Okay, dan last sekali ialah patient centered. Macam saya kata tadi, lain pesakit, lain dia punya pendekatan. Mungkin A dengan B dua-dua sakit belakang. Tapi punca yang berbeza, mungkin yang A ni sebab slip disc, yang B ni sebab duduk lama sangat tanpa gerak-gerak kan. So beza dia punya rawatan tu, approach dia tu berbeza. Okay. So saya akan teruskan dengan specialization. Okay, so fisioterapi ni dia ada specialization dia lah. Macam doktor pun ada specialization dia. Macam ada doktor tulang, ada doktor jantung, doktor otak kan. Fisioterapi pun ada specialization dia. Yang kita akan bincang banyak, kita akan kupas banyaknya ialah yang ni lah, musculoskeletal physiotherapy. So apa peranan musculoskeletal physiotherapist ni? Dia lebih kepada sakit yang melibatkan otot dan tulang. So muscle dan juga bone lah. Musculo otot, skeletal tulang. Antara sakit-sakitnya termasuklah sakit leher, sakit pinggang, kemudian skoliosis. Okay, skoliosis ni adalah satu condition yang di mana tulang belakang dia sengit. Daripada belakang lah kita boleh nampak. Biasanya dalam kalangan remaja dan juga orang tua-tua lah, skoliosis ni. Dia ada banyak jenis, dia ada S-shape, dia ada C-shape. Kemudian kita ada slip disc. Slip disc ni, okay, macam tadi kita cakap pasal tekanan pinggang kan. Okay, so disc kita ni dia ada dua jenis structure lah. Dia ada lapisan luar collagen ni yang kuat, yang keras. Kemudian ada satu lapisan lagi kan, belah dalam tu lapisan air ataupun fluid lah. Jadi mereka berperanan sebagai shock absorber. So bayangkan kerja dia kerja office. So boleh kata hampir 3-4 jam duduk direct, 3-4 jam duduk direct kan, continuously. Okay, so dia akan berlaku proses yang kami panggil wear and tear, ataupun dia makin lama makin terhakis lah dia punya lapisan kuat tu. Jadi bila lapisan kuat tu jadi tak kuat ataupun jadi makin lama makin tear, makin koyak. So akan menjadi satu ruang di mana yang lapisan dalam tu, lapisan cair tu boleh keluar. So bila lapisan tu keluar, dia akan himpit saraf-saraf yang ada di tepi bahagian pinggang kita. So yang ni yang dipanggil slip disc. Bila himpit saraf tu, sebab tu bila slip disc ni dia punya grade dia, teruk tak teruk. Dia ada yang sakit lokal saja dekat pinggang saja. Kalau teruk lagi, kalau dia terlalu kompres saraf tu, dia akan buat kaki pun rasa kebas juga. Sebab saraf yang dekat pinggang kita tu, dia sebab dekat pinggang kita ni dia ada saraf dia. Lain level dia, lain saraf dia. Kalau level yang dekat leher kita ni ada yang bawa saraf tangan. Kalau yang level pinggang kita tu adalah saraf kaki. Sebab tu ada yang kena slip disc boleh rasa kebas sampai kaki. Lagi teruk lagi kalau kena sampai dia tak boleh berpijak sebab saraf kena saraf dia untuk kekuatan dia kan. Sebab saraf kita ni dia ada dua jenis. Dia ada untuk sensation ataupun deria rasa dengan motor ataupun pergerakan kita. Ikutlah, kalau kena deria rasa kita akan rasa kebas. Kalau kena yang pergerakan kita akan rasa tak kuat kaki. Sebab tu ada juga pesakit slip disc yang tahap teruk kan, dia tak boleh nak berjalan pun. Sebab tu jangan main-main lah dengan masalah yang melibatkan tulang belakang kita ni. Walaupun nampak benda mudah saja kan, just cara duduk saja kan, tapi kesan dia tu berpanjangan. Okay, so panjang pula ke situ. So kemudian sakit lutut, and then plantar fasciitis. Plantar fasciitis ni satu condition sakit tapak kaki. Selalu orang yang ada flat foot ataupun tapak kaki yang rata tu kan, dia ada masalah ni. Dia punya lapisan bawah tu dia rasa macam menyucut-nyucut. Yang ni namanya plantar fasciitis. Kemudian satu lagi, retak ataupun patah. Okay. Retak ataupun patah ni merujuk kepada tulang. Yang lagi retak hati, patah hati ni main kat fisio pula, mempuih. Okay. So tulang macam contoh, so macam mungkin nak tanya kan, apa role fisio dalam merawat orang yang tulang patah ataupun retak kan? Dia sambung balik ke? Ini apa, Lego lah? Dia bukan sambung balik lah. Dia lebih kepada macam untuk prevent komplikasi lah. Macam contoh kalau kita patah, kita pakai tu kan, macam dulu lah pakai cast tu kan, so tak boleh nak gerak. Okay. Bila tak gerak macam tu, kita punya otot akan wasting ataupun akan mengecil dan akan mengetat. Jadi bila dia dah, tulang tu dah betul-betul pulih, so bila nak gerak balik, masa tu ketat. So akan sakitlah proses tu. So awal-awal lepas operation tu digalakkan untuk buat fisioterapi lah untuk elakkan komplikasi-komplikasi seperti yang saya sebut tadi. Okay. So antara rawatan yang ditawarkan ialah termasuk pain management. So pain management ni
Yang ni yang soalan yang menarik lah, soalan bila nak letak panas, bila nak letak hot pack, bila nak letak ais ataupun nak letak cold pack. Yang tu saja pun discussion tu boleh jadi panjang tau. Bergantung kepada type of sakit tu. So pain management ni berbeza ikut pada sakit tu. Mungkin sakit belakang tu kena guna ais, mungkin sakit belakang tu kena guna panas, kena guna hot pack. Dia kena, sebab tu assessment tu penting lah sebagai seorang fisioterapi. Kemudian termasuk juga elektroterapi. Kalau siapa yang kat sini biasa dengar, elektroterapi ni melibatkan elektrik lah, pakai TENS kan. Yang tu antara untuk pain management lah. Kemudian manuoterapi. Manuoterapi ni skill, manu skill yang yang dipossess ataupun yang dipunyai oleh fisioterapi tu. Termasuklah siapa-siapa biasa tengok kan, yang K-pop tu kan, yang perak-perak tu, yang tu kami belajar juga. Tapi macam saya katalah, saintifik. Ada cara dia dan ada penjelasan dia kenapa. Bukan kita buat perak-perak tu, okey tulang dah sambung balik cantik. Okey. Bukan macam tu. Okay, kemudian therapeutic exercise. Therapeutic exercise ni apa beza dengan exercise biasa? Simple. Therapeutic bermaksud rawat lah. Exercise yang bertujuan untuk merawat sakit tu. Contoh-contoh exercise dia ialah stretching, strengthening ataupun kekuatan. Jangan ingat, jangan pelik lah kalau orang pergi fisioterapi, sakit pinggang kan, tapi buat exercise yang macam pakai dumbbell apa semua. Sebab yang tu sebab exercise ni pun sebenarnya adalah one of the best intervention ataupun yang terbaik lah, pendekatan yang terbaik untuk long term benefit, untuk mengawal sakit tu. Okay, kemudian ialah home exercise program. Home exercise program ni ialah exercise yang diajar oleh fisioterapis untuk pesakit lakukan di rumah. So macam-macam boleh buat. Contoh yang paling saya suka bagi ialah kalau pesakit tak ada dumbbell kan, dia ada sakit frozen shoulder. Ini salah satu lagi sakit musculoskeletal. Dia ada frozen shoulder. Jadi tangan dia tak berapa nak kuat sangat bila dia dah recover kan. So nak ganti dumbbell. Dia orang takkan dia nak kena beritahu ni nanti boleh order dekat Shopee dumbbell ni berapa ringgit kan. Takkan kita nak recommend macam tu pula kan. Mungkin tu boleh bagi advice. Tapi kalau kata tak ada, sementara tunggu Shopee hantar dulu, kita boleh bagi botol air. Botol air tu kita boleh buat level lah, nak tengok progression. Sebab macam exercise ni dia kena ada progression lah kan. So boleh start dengan botol air separuh. Kalau rasa senang, air penuh. Kalau rasa dah senang lah, kita gantikan air tu dengan pasir. Kemudian boleh bezakan dengan botol kecil, botol besar. So untuk home exercise program ni bergantung kepada bergantung pada kreativiti lah fisioterapis tu. Okay? Kemudian education. Education ni sangat penting. Jadi saya nak ucapkan tahniah sebab boleh buat program yang macam ni. Sebab apa? Sebab kadang-kadang masyarakat tak aware pun tentang perkara-perkara yang cuba disampaikan. Jadi bila kita buat program macam ni, kita educate masyarakat. Bila educate masyarakat, kuranglah masalah-masalah yang akan timbul. Jadi tahniah. Okay, kemudian sport physio. Okay, ini salah satu lagi specialization yang lain. Okay, so apa beza musculoskeletal dengan sport physio? Macam sama lah kan. So ACL injury, ACL tu apa? ACL anterior cruciate ligament, satu ligamen dekat lutut. So terlibat juga dengan musculoskeletal kan. Jadi apa bezanya? Okay. Jadi bezanya kebiasaannya lah. Okay, musculoskeletal ni dia lebih, macam saya kata, lain pesakit, lain keadaan, lain dia punya pendekatannya. Okay. Sport physio ni dia biasanya dia punya long term goal tu lebih detail lah, ataupun lebih intens lah berbanding dengan fisioterapi yang musculoskeletal ni. Sebab beza. Pesakit A ni macam saya kata ni nak kejar kilang, pesakit B ni nak kembali bersukan peringkat kebangsaan. So pesakit A ni dia cuma nak dia boleh kerja tanpa ada apa-apa sakit, tanpa ada apa-apa halangan. So bila dah sampai level tu, dia boleh. So dia discharge, tak payah nak pergi fisio lah. Kalau pesakit B ni dia tak boleh stop dekat itu saja. Memang sakit dia tu tak ada dah kan masa dia buat masa dia tengah rehat. Tapi bila bersukan ni dia intens tau. Bila intens ni dia akan stres kita punya tubuh badan tu. Jadi kalau kata dia tak dapat rehab yang secukupnya, dia akan tend to re-injury lah. Sebab tu kalau perasan kan, siapa-siapa kat sini yang pernah ada ankle sprain ataupun terselur buku lali kan, dia kerap untuk terjadi balik. Bila dah biasa terjadi sekali, dia akan kerap 2 kali, 3 kali. Sebab apa? Sebab tak cukup rehabilitasi yang sepatutnya.
Ni saya cakap berdasarkan pengalaman. Sebab saya sendiri pun ada ankle sprain. Sebelum saya masuk fisioterapi ni boleh kata 3-4 kali kaki belah kanan, 4 kali belah 2-3 kali belah kiri lah. Tapi bila buat fisioterapi, bila kita belajar lah kan, macam mana untuk rehabilitasi yang sepatutnya untuk kecederaan sukan kan. Jadi alhamdulillah tak ada ankle sprain. Mungkin sebab lockdown juga kot tak main sukan kan. Okay. So kemudian apa matlamat utama sport fisio? Okay. Sediakan secukupnya physical athlete agar fit untuk bermain. So yang ni sebenarnya mungkin clash sikit lah dengan job scope fitness coach. Tengok kepada tim tu. Kalau tim besar biasanya dia akan ada fitness coach, dia akan ada fisio, sport fisio. Kalau tim-tim yang biasa-biasa dia akan ada sport fisio saja lah. Kalau sport fisio ni dia akan merangkumi juga tugas dia untuk sediakan secukupnya physical athlete agar fit untuk bermain. So masa dia macam mana? Kena buat strengthening exercise, stretching exercise yang secukupnya. So that bila dia bermain kan, dia tak akan rasa dah pancit dah ataupun dah penat dah. Kemudian injured sikit-sikit, injured sikit-sikit nak cramp, sikit-sikit nak tegang kan. So yang ni adalah tanggungjawab seorang sport fisioterapis lah. Dan kemudian ialah yang ni memang tanggungjawab seorang sport fisio. Memulai kecederaan atlet untuk kembali bermain dan elak kecederaan berulang. Contoh ACL injury kan. ACL injury ni dia beza dia punya rawatannya kalau dia buat reconstruction ataupun pembedahan kan, ataupun dia tak buat pembedahan. Perlu ke tak perlu pembedahan ACL ni? Dia bergantung juga. Okay. So macam saya kata tadi, dia ACL injury. So dalam masa hari pertama dia injek tu, fisioterapi dia kena main peranan lah. Kena ada buat yang biasa dengan rise kan. Rest, ice, compression, elevation. Masa peringkat awal tu. Kemudian bila dah lepas 3 bulan dah recover strength, dah boleh start buat drill lah. Macam agility, yang sport spesifik lah. Drill yang sport spesifik. Kemudian bila dah nak dekat 6 bulan macam tu, ini saya ambil jangka masa yang general lah. Sebab lain protokol, lain dia punya timeline tu. Contoh lebih 6 bulan dia dah boleh buat sport spesifik punya aktiviti. Macam yang melibatkan jumping ataupun hopping yang intense lah. Yang ni sport physio. So yang tu beza dia lah sport physio dengan musculoskeletal physiotherapy. Okay. So saya akan teruskan. Geriatry. Okay, apa maksud geriatry? Geriatry ni ialah merujuk kepada orang tua-tua yang berumur 60 ke atas ataupun ada yang kata 65 ke atas. Okay. So yang ni fisioterapi pun juga boleh merawat sakit-sakit yang degeneratif. Susah pula sebut. Degeneratif ni dia ialah sakit macam wear and tear. Dia sakit tua. Contoh macam osteoporosis. Osteoporosis ni, osteo tulang, porosis ni dia macam rapuh. Tulang jadi rapuh. Bukan macam crunch macam keropok tu kan. Dia tulang kita kalau biasa makan apa-apa tulang kan. Tak bisa makan tulang. Apa-apa daging lah, dia punya tulang kan. Okay, kita tengok kat bahagian luar tu keras. Tapi bila kita gigit dekat bahagian dalam tu macam span kan. Itu panggil spongy bone dekat dalam tu. So osteoporosis ni dia buat yang bahagian span yang dalam tu jadi makin makin besar rongga dia. Bila besar rongga dia, jadi senanglah untuk dia patah sebab tak ada support dekat dalam. Yang ni sakit osteoporosis. Satu lagi ialah osteoarthritis. Osteoarthritis ni selalu orang panggil OA lah. Yang ni selalu common kalau tengok makcik-makcik ke pakcik-pakcik kita kan. Sakit lutut. Dia tengok ni pesepo sakit lutut ni. Dia kata sakit lutut minyak habis, grease habis. Dia kata awak tak isi katak belakang tu je kan. Lepas tu melawak je lah. Minyak tu dia masukkan sebenarnya untuk bagi dia pemudah faham lah. Minyak tu sebenarnya ada orang kata cecair dalam sendi kita ni yang bertujuan untuk absorb shock absorber jugalah, untuk absorb friction. Sebab tulang-tulang kita ni dia ada satu yang kita panggil cecair tu. Cecair tu yang protect daripada friction tu. Bila makin lama meningkat usia, cecair tu makin terhakis. Jadi bila makin terhakis, mudah untuk dia bergeser. Bila bergeser, asalkan nyilu tu boleh rasa dekat badan kita. Osteoarthritis. Yang ni condition yang melibatkan sakit orang tua-tua. Kemudian Alzheimer disease. Alzheimer disease ni senang kata bahasa Melayu dia nyanyuk ataupun dalam bahasa sains lain dementia. Dementia tu simptom kepada Alzheimer disease ni. So yang tu pun boleh buat fisioterapi juga. Sebab kebiasaannya Alzheimer disease ni kebiasaannya kita kena stimulate dia punya mental lah ataupun kognitif dia pun. Yang tu cerita lain tu. So apa target utama fisioterapi antara dalam kalangan orang tua-tua ni? Okay. Target utama dia ialah untuk memaksimalkan keupayaan aktiviti kehidupan harian. So orang tua-tua kan, kita bukan nak train dia macam sport physio kan. Okay, buat squat, buat lunges, okay, tabata, mampus. Kira habis lah.
Kita bukan memaksimalkan keupayaan kita mempercepatkan. Jadi kita tak mahu macam tu. Okay. So kita nak bagi dia dapat buat aktiviti-aktiviti harian dia yang macam contoh kita ambil yang mudah, jalan. So kita nak pastikan mungkin dia tak dapat berjalan dengan biasa, tapi kita menggunakan walking aids ataupun tongkat untuk bantu dia berjalan. Kita tak mahu dia boleh jalan, tapi sebabkan dia neglect ataupun dia balik orang kata leka, last kali dia tak boleh nak berjalan lah, kena duduk atas katil saja. Nak berjalan tak boleh. So kita tak mahu, kita nak maksimiskan keupayaan aktiviti kehidupan harian dia. Okay. So bergantung kepada keadaan pesakit tu lah. And last kali, yang ni pun penting, kurangkan risiko jatuh. Sebab bila kita meningkat usia, risiko untuk jatuh tu makin tinggi. Boleh jadi sebab banyak faktor lah. Antara faktor dia ialah otot yang lemah. So kita akan buat senaman untuk bagi dia lebih kurang risiko untuk jatuh. Okay, satu fakta, kalian nak tahulah osteoporosis ni kita dapat prevent melalui senaman pada usia muda. Sebab apa? Sebab bila kita buat exercise, senaman yang melibatkan weight bearing kan, ataupun yang menggunakan berat kan, dia akan memampatkan tulang tu, dia akan increasekan density tulang tu. So dia akan kurangkan risiko untuk dapat osteoporosis di mana tulang akan jadi rapuh. So boleh silakan buat senaman. So lepas geriatrik, okay, kalau nak tahu fisio pun buat juga budak-budak ataupun pediatrik. Daripada lepas dilahirkan sampailah umur 18 tahun dikategorikan sebagai pediatrik lah. Antara rawatan yang boleh buat global developmental delay. Kalau anda tengok gambar tu kan, dia ada developmental milestone. Okay. So budak-budak ni dia ada berapa bulan dia dah kena boleh rolling ataupun boleh pusing, dia boleh merangkak, dia boleh berdiri. Jadi kalau macam contoh ada pesakit yang anak dia umur setahun tapi tak boleh lagi untuk duduk. Dia duduk jatuh terbaring, so boleh bawa pergi ke fisioterapi untuk check. Tapi biasanya mereka akan bawa ke doktor dulu, doktor pakar kanak-kanak lah. Kemudian pakar kanak-kanak akan recommend ke fisioterapi kanak-kanak atau pediatrik. Apa yang nak buat? Biasanya mereka buat aktiviti yang kita panggil stimulation ataupun rangsangan lah. Siapa tak boleh duduk kan, kebiasaannya sebab mereka punya trunk control ataupun tulang belakang mereka kan tak mampu untuk tampung. Sebab dia tak cukup nak boleh kata weak lah ataupun lemah. So kita akan bagi stimulation. And pediatrik ni dia pun kena kreatif juga lah. Kita tak boleh nak suruh okay, budak umur 3 tahun kan, okay, ambil dumbbell ni, okay, buat bicycle 10 kali. Memang dia tak mau dengar lah, time tu pun tak mau dengar lah. So kita kena kreatif juga untuk menghadapi pesakit pediatrik. So pada waktu yang sama, fisioterapi pun bersedialah sebagai mak-mak ayah yang mitali kan. Okay. Seterusnya Erb's palsy. Apa tu Erb's palsy? Okay. So Erb's palsy ni adalah satu sakit di mana baby dia punya saraf dia dekat bahu dia injured. Sebab apa? Kebiasaannya lepas beranak lah, masa beranak lah, kan bila delivery kan, mungkin tangan dia tertarik ke kan, jadi melibatkan saraf bahu dia. So kita boleh nampak dia punya sign and symptom dia tu, tangan yang terkena Erb's palsy tu dia tak guna, dia macam terbiar macam tu saja. Yang dia guna tangan belah sini. Bila kita ambil mainan ke apa, dia akan ambil tangan sebelah ni. Dia tak guna tangan ni. So kemungkinan besar ada Erb's palsy. Erb's palsy ni dia lebih detail lagi lah dia punya rawatannya, termasuk stimulation, and then untuk prevent complication, kita tak mahu dia otot tu tegang ataupun otot tu makin lemah, makin susut. Dan Down syndrome. Down syndrome ni memang Down syndrome ni satu sakit yang permanent lah, tapi kita akan rawat komplikasi dia. Kebiasaannya Down syndrome ni dia punya developmental milestone ataupun dia punya yang timeline ni kan, dia lambat sikit. Sebab tu boleh buat fisio samalah treatment dia untuk stimulate bagi rangsangan. Okay. Dan akhir sekali, sebenarnya banyak lagi specialization fisioterapi, tapi ni saya nak bagi kenal sajalah. Nak bagi kenal general pengkhususan fisioterapi. Ini neuro rehabilitation ni berkaitan dengan saraf. Okay. So saya cuma nak ambil 2 condition lah neuro rehab. Neuro rehab ni banyak jenis condition pasal saraf ni. Dia ada 2 jenis saraf tau. Ada satu saraf tunjang otak kita dengan tulang belakang, dan saraf yang hujung-hujung tu ataupun peripheral nervous system, dekat jari-jari ke, dekat tangan kan, brachial, dekat bahu kita. Tapi saya nak cakap pasal central nervous system ataupun saraf tunjang. Stroke. Ya. Okay. Siapa tahu stroke fisioterapi buat apa? Okay.
selalunya stroke ni, adakah stroke ni sakit yang boleh dirawat ataupun dia permanen? Yang tu pun soalan yang selalu ditanya. Jadi biasa jelaskanlah, bila berkaitan dengan saraf tunjang ataupun central nervous system, dia sebenarnya permanen. Tapi bukan nak kata kena stroke, tak boleh berjalan dah, tak boleh nak kembali hidup macam biasa, so depressed, so tak kualiti kehidupan tak ada. Tak. Kita punya, yang menariknya kan, Tuhan bagi kita punya otak kita ni, kita panggil dia neuroplasticity termnya. Term dia untuk dia adapt dan belajar. Bayangkanlah stroke ni dia ada dua jenis. Satu, pendarahan otak, satu lagi darah tak sampai situ. So katakanlah satu tempat tu darah tak sampai kan. So dia mati, necrosis. Jadi sel otak itu mati. So kena so belah situ tak guna. Jadi bahagian otak yang lain ni dia boleh ambil alih fungsi otak yang mati tu. Tapi dia ada, kami panggil dia golden period lah, ataupun masa yang terbaik untuk buat rehabilitation bagi stroke ni. Dia 3 bulan ke 6 bulan, masa tu dah kena maksimum lah. Dia punya fisioterapi dia, punya rehabilitasi dia kan. So that by 6 bulan tu dia dah boleh berjalan dah. Sebab kalau lepas dah sampai 6 bulan tu dia tak boleh berjalan, boleh kata susah lah, ataupun sangat minor lah, dia sangat kecil lah percentage dia untuk boleh berjalan tu. Sebab bila awal-awal ni kita kata fresh lah, senang kata otak kita tu fresh lagi, boleh belajar lagi. Dalam masa 3 bulan ke 6 bulan tu dia dah kena intense lah. So yang tu lah berkaitan dengan stroke. Kalau nak cakap pasal stroke saja pun satu talk boleh habis lah. Seterusnya ialah spinal cord injury. Spinal cord injury ni pun saraf tunjang macam saya kata tadi, tulang belakang kita. Tapi bukan tulang tu, tulang belakang kita tu dekat luaran tau. Belah dalam tu ada satu struktur yang dipanggil spinal cord. Spinal cord ni ialah saraf tunjang kita. Macam saya kata tadi, saraf tu kan dia akan bawa fungsi motor kita ataupun fungsi sensation kita, dari rasa kita. Jadi bila terkena, contohlah saya ambil, dia selalunya accident lah spinal cord injury ni. Na'udzubillah, motor jatuh tulang belakang patah terkena spinal cord dia dekat bahagian lower back dia. So saraf kita yang dekat belah bawah tu terus akan cut. So kita akan lumpuh separuh badan ke kaki. Kalau kena dekat bahagian leher, terus tangan dengan kaki akan lumpuh. Yang tu spinal cord injury lah. Jadi matlamat rawatan kita apa neurorehabilitation ni? So macam saya kata tadi, bila melibatkan saraf tunjang, dia adalah irreversible, dia permanent. Jadi nak buat apa? So matlamat rawatan kita ialah mengelak komplikasi. Komplikasi contoh stroke. Awal-awal stroke dia akan flaccid ataupun dia akan lembek. Tangan tak boleh guna. So sebelum macam saya kata adaptation tadi, sebelum tangan tu dapat boleh deria rasa, boleh gerak semua kan, kita tak mau otot dia tu mengecut ataupun otot dia tegang. So bayangkan kalau kita tengok, biasa tengok pesakit stroke macam ni kan, yang ni mungkin sebab dia tak buat rehabilitasi yang sepatutnya. Sebab dia tak boleh gerak, so dia akan automatik macam ni. Kemudian bila dia dah boleh gerak, tak boleh sebab dia tegang dah. So yang itulah untuk mengelak komplikasi yang macam tu. Kemudian ialah untuk mengoptimumkan aktiviti kehidupan harian. Macam saya kata lah, tak semestinya kena stroke tu memang terlantar atas katil lah. Jangan haraplah nak jalan kan. Bukan macam tu. Kita boleh usaha. Kalau dia tak boleh berjalan pun, kita usaha bagi pakai tongkat. Kalau tak boleh pakai tongkat, kita usaha dia untuk transfer diri dia ke wheelchair, so that dia boleh guna wheelchair untuk ke mana-mana saja dengan berdikari. So kita untuk pastikan dia dapat optimum lah dia punya aktiviti kehidupan harian dia tu. Dalam gambar raja bawah tu ialah gait cycle. Gait cycle ni dia macam cycle cara kita jalan. So kalau boleh kita nak dapatkan semua tu lah. Dia ada angkat kaki, langkah semua-semua tu. Yang tu kami akan tengok dan kami akan cuba untuk dapatkan balik benda tu kalau anda ada masalah dengan gait anda ataupun cara anda berjalan. So sebenarnya banyak lagi lah, macam saya kata, specialization dalam fisioterapi ni ataupun pengkhususan. Antara yang saya tak sebut ialah woman cell ataupun sakit puan lah. Fisioterapi juga boleh mainkan peranan untuk orang yang sakit puan. Kalau biasa tengok kan, bukan biasa tengok, biasanya sakit yang macam pelvic floor prolapse ataupun rahim peranakan jatuh kan.
Fisioterapi boleh kata apa, cuba merawat dan mencegah benda tu. And then senaman berkumpulan untuk pregnant women, and then infertility ataupun kemandulan lah, pun boleh juga pergi ke fisioterapi. Okay, so saya dah terangkan pasal specialization fisioterapi. Saya nak pilih nak kupas satu isu lah. Isu ni isu yang dekat dengan kita, dekat dengan mahasiswa, dengan orang yang bekerja, dengan trend sekarang iaitu lockdown kan, work from home, study from home, relax from home kan. So saya nak kupas satu isu ni yang dekat tapi orang suka ambil pandang remeh, orang suka ambil mudah. Sedangkan dia punya kesan tu kan boleh melibatkan kerugian yang signifikan, bukan saja melalui duit economically, tapi juga kepada kualiti hidup tu. Kualiti hidup ni macam saya kata, kalau dalam fisioterapi ni fizikal lah, tapi juga melibatkan mental dan sosial kita. Okay, so cuba teka apa isu yang saya akan kupas. Saya bagi clue lah pasal apa tadi, tentang slide saya tadi yang awal-awal tadi tu, yang magic tu. Ya, kita akan bercakap pasal posture. Apa posture ni pun sama juga macam fisioterapi. Apa yang sama dia? Boleh kata semua orang lah biasa dengar apa itu posture. Kata, oi, macam tu tengah main game kat phone kan. Oi, jaga posture tu, lama-lama lagi bongkok. Oh, pandai lah posture. Mak ayah kita, makcik kan. Jaga posture tu. Oi, perkataan tu kan guna. Boleh kata semua orang biasa guna lah perkataan posture ni. Kalau tengok cara badan lah posture. Tapi bolehkah kalau apa maksud sebenar posture? Okay. Adakah posture ni cuma bila kita duduk saja? Itu posture duduk ke? Ataupun posture tu bila kita angkat barang? Posture ni dia ada dua. Okay. Dia ada static dan dia ada dynamic. Okay. Static ni ialah dalam keadaan yang macam contoh duduk, macam saya tengah duduk ni kan, tengah baring, tengah berdiri. Yang tu static posture. Kalau macam nak angkat barang, tengah exercise, berjalan, yang tu dynamic posture. Okay. So, apakah signifikan ya kita tahu posture yang betul? Alah, kita duduk ni kan, sakit pinggang, baru kita ejah. Okay. Badan tegak balik. Ni macam nak nyanyi lagu negara kan. Okay, lepas tu, dalam tak sampai 2-3 minit, bongkok balik. Yang tu biasalah. Bukan nak kata ke orang lah. Sendiri pun ada juga biasa. Sebab posture ni dia habit. Dia bukan boleh diubah overnight ataupun dalam satu malam saja. Okay. Balik kepada soalan saya tadi, apakah signifikan dia posture? Okay, saya nak anda tengok gambar yang seterusnya. Yang ni macam gambar tadi yang mula-mula magic tu, tapi yang ni lebih fokus kepada leher. Yang ni kita panggil, apa nama istilah dia, tak ingat nama istilah dia, tapi ada kena-mengena dengan neck, dengan handphone lah, syndrome, macam tu. Nampak tak tu? Boleh nampak kan? Dia punya, yang ni dia ukur pound lah. Saya cari kilogram tak jumpa, so pandai-pandai tukar lah. Dia ada berapa degree kita punya leher bongkok tu, dia ada berbeza dia punya berat kepada leher kita. Bila ada berat ataupun bila bebankan leher kita, dia bukan melibatkan tulang saja tau. Sebab tulang saja dia tak mampu. Jadi struktur yang lain, structure yang lain, macam otot, ligamen, semua pun akan di-stress. Sebab tu bila kita tengok phone macam lama kan, akan rasa macam dia tarik, dia rasa, lenguh lah leher. Yang tu tanda badan kita kata, tak bagus lah macam ni, kena ejah lah badan. Dia hantar mesej macam tu. Sebab tu kita dah rasa sakit. Sebab tu, sakit ni, dia boleh jadi bagus, dia boleh jadi tak, dia memang bagus lah sebenarnya sakit ni. Tapi dia tak menyenangkan. Sebab sakit ni satu warning untuk badan kita, daripada badan kita kata, dah lah buat macam tu. Tadi makin teruk lagi, macam mana? Dia macam tu lah, dia macam warning. Macam mak pak kita lah, selalu dia pesan, jangan buat macam ni. Tu, sakit tu satu trigger, satu warning. Okay. So tadi balik kepada posture tadi, nampak makin bongkok macam tu, makin tinggilah berat dia, beban dia kepada leher. Kemudian mungkin akan ada masalah leher, otot tegang apa semua kan. Bila struktur-struktur yang lain tu terkesan, nanti dia akan melibatkan struktur-struktur yang kurang terkesan daripada aktiviti harian. Contoh macam disk. Kalau ikutkan sebenarnya disk ni satu, orang kata apa, struktur yang sangat stable lah, sangat kuat. Sebab tu bukan semua orang lah boleh kena slip disk, melainkan penjagaan posture dan habit masing-masing. Sebab kebiasaannya otot dia akan tegang dulu. Bila otot dia dysfunction, bahu dia akan melibatkan disk. Macam tu. Sebab kita punya badan ni dia macam kereta. Dia terkesan satu bahagian tu, habis satu badan terkesan.
Dia akan melibat chain reaction. Okay. So apa akan, so bila dah jadi macam ni, lama-lama badan kita akan adapt. Bukan otak kita saja akan adapt tau. Kita punya tubuh badan pun akan adapt. Kita biasa selesa dengan satu posture tu, kita akan adapt dengan posture tu. Sebab tu kita tengok mana ada orang diri straight macam tu 24 jam kan. Kebanyakan akan ada sikit lah minor bongkok macam tu. Sebab apa? Sebab tu ialah dia macam dia resting badan kita kan. Tapi kalau kita duduk terus menerus buat aktiviti yang macam ni, macam posture yang macam ni, dia akan tengok gambar rajah yang belah atas belah kiri tu. Bawah tu jangan tengok lagi. Okay. Belah atas tu, okay. Pertama sekali saya nak highlight, nampak tu. Anak panah tu kan. Dia tunjuk kepada bahagian rusuk kita. Rusuk kita ni bukan terapung tau. Ada yang terapung dekat bawah. Tapi dia bersambung dengan tulang belakang kita. Cuma bayangkan, okay, anda macam ni yang posture betul tegak. Makin lama posture anda makin, leher anda makin ke depan. Okay. Ya, memang leher anda akan ke depan. Tapi bahagian upper back anda, di thoracic anda dekat bawah tu kan, dia akan makin rapat. Tengok gambar rajah tu. Dia punya curvature dia daripada macam ni, okay, dia akan makin lama, dia akan makin macam ni. Bila macam ni, tulang rusuk dia memang akan macam ni saja, dia tak akan berubah. Jadi bila nampak ni ruang kita punya untuk organ-organ macam jantung, paru-paru kan. So bila dia makin straight, boleh nampak kan dia punya ruang tu makin mengecil. Bila ruang makin mengecil, so proses pengudaraan kita punya paru-paru apa semua, kita akan jadi tak berapa efektif ataupun tak efisien lah. Jadi akan kerap untuk kita sesak nafas, kita ada masalah bernafas. So jangan pandang rendah lah tentang posture ni. Ini salah satu kesan lah tak jaga posture. Selain daripada tu, macam saya kata tadi, sleep disc. Kat bawah tu, itu gambar sleep disc lah, macam saya terangkan tadi kan. Sekarang ada gambar, lagi senang nampak. So ada dua bahagian tu. Okay, so yang ni daripada, okay, yang disc tu bahagian depan badan, okay. Yang tajam tu dekat bahagian belakang. Okay. Jadi bila kan ada dua lapisan tu kan, yang pink tu saya kata yang fluid tu, yang putih tu ialah lapisan yang keras tu. So bila lapisan keras tu dia wear and tear, dan dia akan jadi macam koyak tau. Bila koyak tu dia akan allow ataupun dia akan buat kita punya disc tu dekat bahagian tengah tu akan bocor. Kemudian saraf-saraf dekat tepi tu dia akan kompres. Sebab tu jadinya sakit pinggang, jadi kaki kebas. So yang itulah mekanisme di sebalik slip disc. So bagaimana nak jaga posture? Cukup ke kalau kita adjust macam bila kita cakap posture? Cukup ke macam tu? Pastinya tidak lah kan. So macam mana cara untuk kita jaga posture? Okay, so tanpa membuang masa, pertama sekali ya macam tu juga, awasi posture dalam aktiviti kehidupan harian. Awal-awal tu sebelum duduk tu dah, kalau tengok gambar tu yang tu salah lah tu. So masa tengok TV, online class, kerja dari rumah, belajar dari rumah kan, main game, kena jagalah posture ni. Biasanya kita duduk macam tu kan, bila rasa sakit tu baru kita nak adjust kan. Sebenarnya yang tu salah sebenarnya. Kita kena adjust sebelum sakit. Macam contoh kan, kita budget, okay duduk macam ni dah okay lama-lama kita tunduk kan, rasa macam tak kenal kan, adjust. Kalau ikutkan yang direkomendkan kan, dalam satu keadaan tu tak boleh lebih setengah jam. Contoh duduk kan, jangan lebih setengah jam. Sampai setengah jam, kalau nak sambung duduk, kena bangkit, buat regangan-regangan ataupun stretching, kemudian sambung balik duduk. Setiap setengah jam. Bukan setiap sejam, 2 jam. Sebab kalau online class ni memang sejam lah kan. Sebab tu, saya selalu recommend, minta break, masa break tu kan, buat group exercise, buat group stretching. Pusing-pusing, leher, semua pinggang. Yang tu bagi saya, walaupun nampak macam satu minor thing kan, macam benda kecil je kan, tapi dia sangat beneficial dan boleh prevent anda daripada masalah sakit pinggang yang boleh kacau mood. Yang memang sakit urat ni ataupun sakit otot ni, lagi-lagi sakit leher kan, boleh kacau mood kan, tak pasal-pasal adik tak bersalah pun kita marah. Betul ni. Okay. Kemudian senaman. Nampak senaman tu saya bold, saya highlight kan. Apa pentingnya senaman tu kepada posture? Ada kesan ke? Okay. Senaman yang macam yoga, tai chi, dan ada classes that focus on body awareness. Kemudian core strengthening. Okay, so apa signifikannya senaman kepada posture kita? Okay, jadi saya nak anda semua tengok gambar yang seterusnya ni. Okay, okay, so gambar ni tengok. Okay. Posture kita disebabkan macam saya kata, struktur badan kita.
Ada yang lemah, ada yang ketat. Macam gambar ni kan, yang ni dia macam protruded neck lah, ataupun leher macam ke depan kan. Nampak yang tight tu adalah yang tegang lah. Dekat bahagian belakang ni tegang, kat belah depan ni pun tegang. Sebab tu dia tertarik macam tu. Yang di sini lemah, so dia tak boleh nak straight macam tu. Jadi dia akan membungkuk macam tu. So bila kita buat senaman yang fokus kepada kekuatan otot dan regangan kepada otot-otot yang tegang, so kita dapat adjust posture kita dengan permanent lah ataupun dengan tetap. Mungkin tak 100% adjust, tapi at least kita boleh kita boleh 90% adjustment lah. Tapi it takes time lah. Bukan buat push up nak terus adjust posture, tak. It takes time. Kena terima fakta tu. Seterusnya, kekalkan berat badan yang sihat. Kenapa? Kita bukan nak fat shaming ke apa, berita sihat-sihat. Kalau kita tengok kan, over kurus pun ada masalah dia, over tak kurus pun ada masalah dia. Atau overweight, senang cakap. Kalau terlebih kurus kan, kita tengok kebanyakan orang yang kurus dan tinggi kan, kita nampak bongkok kan. Kemudian kalau kita tengok yang terlalu overweight, kita akan tengok dia punya badan dia akan macam ni ke belakang. Memang kita nampak macam, dia ni diri straight tapi kalau kita tengok curvature dia ataupun dia punya angle dia tu kan, sebenarnya dia sway back ataupun dia terlebih curvature. Terlebih curvature pun masalah juga. Dia kena betul-betul neutral position lah yang paling elok. Okay. Nak ulah pasal ni panjang sangat. Simpan untuk talk akan datang lah. Kemudian kasut yang bersesuaian. High heels, tanda soal. Kenapa pakai high heels ni tak baik pada kesihatan? Selalu orang cakap, tak baguslah pakai high heels, tak baik untuk kesihatan. Sebab apa? Yang tu antaranya adalah sebab ni lah. Sebab macam saya kata tadi, bila posture kita tak betul, akan ada imbalance, muscle imbalance. So ada masa yang terlebih buat kerja, ada masa yang tak buat kerja. So yang terlebih buat kerja tu akan jadi ketat, akan jadi tight. Yang kurang buat kerja tu akan jadi weak. Okay? Dan seterusnya, yang ni work surfaces yang ideal. Yang ni pun satu perubahan yang minor tapi yang sangat mudah buat, tapi sangat signifikan. Antara dia adalah meja dan kerusi yang bersesuaian untuk posture. Nampak correct sitting posture ni. Yang ni boleh search dalam internet, boleh tengok. Yang selalu orang lupa ialah dekat bahagian mouse tu, dekat bahagian meja tu kan. Dia tidak letak something yang soft. Dia letak dekat arah meja yang keras tu kan. Sebab tu ramai cikgu-cikgu yang ada masalah CTS ataupun kebas tangan ni kan, carpal tunnel syndrome. Sebab mereka kompres tangan bertunggu kebas. sebab boleh cuba macam tu, memang akan rasa. Bila kompres dekat meja tu, dia akan buat tangan kita kebas. Bila selalu kebas kan, makin lama struktur kita akan berubah, akan adaptation. Adaptation tu boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Okay. Dan akhir sekali, perhatian. Perhatian tu tanda seru tu, tak cukup kuat. Perhatian kan. Just knowing how to correct posture is not enough to achieve a permanent change in actual habit. Okay, apa maksud dia? Kan? Sekadar kita tahu cara untuk ubah posture, tak cukup untuk kita capai satu perubahan yang tetap dalam habit kita. Sebab nama pun habit kan. Sebab tu kita kena buat something yang long term. Macam saya kata tadi lah, senaman, workplace habit yang sepatutnya. So yang itulah kita kena fokus bahagian tu. Okay. So yang ni adalah senaman yang mudah. Senaman untuk apa? Untuk kita yang duduk lama ni lah. Okay. So saya bagi senaman-senaman yang boleh buat lah. Sekarang kita kata nak dekat sejam dah kita duduk kan. So mesti dah rasa lenguh leher, lenguh pinggang. Daripada duduk tegak dah ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke tepi, ada yang terbalik. Kan. So pertama sekali biasa bangun. Kemudian gerak-gerakkan pinggang sikit kan. Rotate. Kemudian leher. Leher satu senaman yang paling berkesan. Saya ada ajar satu patient saya ni. Dia tu ajar senaman tu je dekat orang. Orang yang sakit leher kan, sakit migraine apa yang buat benda tu, dia akan release. Sebab masa ni masa yang boleh kata hampir semua orang lah ada sakit. Tak sakit tu masa dia tak tahu nak kata lah. Okay. Senaman ni mudah je. Tangan satu yang dekat belakang ni. Okay. Tangan ni dekat belah tepi ni. Tarik macam ni. Ke tepi. Dia akan rasa tegang dekat belah sini. Tarik macam ni. Buat 10 saat 3 kali. Senaman tu untuk relaxkan kita punya shoulder muscle yang tense. Lagi-lagi masa kita duduk mengadaan nampak macam ni posture kita. So yang ni dia terlebih guna. So kita nak releasekan dia. Buat macam tu. Kemudian satu lagi ialah cinta. Cinta ni macam ni kan. Ni chin kita. So kita letak ke dalam.
Bukan pakai jari tak, ini cuma nak tunjuk saja. Ya. Macam tu. Sebab kita biasa macam tu kan. So kita nak adjust balik dia punya masa dia tu. Itu senaman-senaman yang boleh kita buat. Tak semestinya kita kena buat tu lepas kita duduk lama ataupun berdiri lama ke. Kita boleh juga buat exercise tu sebagai rutin ataupun sebagai macam tiap-tiap hari dia buat exercise macam push up, dumbbell apa kan. Kita boleh masuk juga posture dan exercise untuk adjust kita punya posture. Berdasarkan pengalaman saya sendirilah melibatkan posture ni, dulu saya ada masalah protruded neck lah, leher ke depan macam tu kan, ke depan natural memang macam tu. Jadi yang saya perasan bila saya start workout ataupun start strengthening exercise kan, saya buat pull up tu kan, bila pull up tu macam saya kata tadi, okay, kalau protruded neck, belah bahagian ni dia akan dia akan push macam tu, sebab ni ada masa yang weak kan. So bila kita buat macam tu, so dia akan train masa, dia akan strengthening masa yang lemah tu. So that posisi kita macam ni, dia akan adjust macam ni. So sekarang Alhamdulillah boleh kata tak seteruk macam dululah. Itu pengalaman diri lah saya nak kongsikan. Okay. So, tanpa buang masa, kesimpulan. Okay, kita dah sampai ke kesimpulan lah. So, perlu ke ataupun signifikan ke fisioterapi dalam kehidupan harian? Relevan kepada topik kita tadi kan. So semua benda kat atas dunia ni tak ada yang sempurna. Saya tak sempurna. Anda mungkin sempurna lah, saya tak tahu. Okay, jadi pros, semua ada pros dengan cons lah. Kalau pros dengan fisioterapi ni, dia dapat mengurangkan atau menghilangkan sakit tanpa perlu bergantung pada ubat. Kalau kita pergi klinik kan, sakit leher lah dah 2 bulan, 3 bulan sakit kan. 2 bulan ke 3 bulan ke 4 bulan ke pergi saja klinik kan. Ni paracetamol, ubat tahan sakit, ambil. Okey, apa? Lepas tu makin teruk kan, sama saja ubat dah habis. Pergi klinik lagi. Tak cukup kuat lah doktor, paracetamol tu tak cukup kuat. Dia bagi ubat lain pula, dia bagi Celebrex, dia bagi yang dos lagi tinggi. Nampak dah tu. Bila kita depend pada ubat, kita akan adapt dengan ubat tu juga, badan kita. Jadi kita akan perlukan dos yang lebih tinggi, dos yang lebih tinggi, dos lebih tinggi. Dos. Kan? Jadi sampai satu tahap tu kita kena makan ubat yang terlalu kuat dos dia, sampai boleh mengakibatkan kesan-kesan yang lain pada tubuh badan kita. Okay. So bila buat fisioterapi ni, dia tak perlukan ubat pun. Dia cuma stimulate natural painkiller kita. Natural painkiller ni bila kita buat teknik-teknik macam icing ataupun letak hot pack, kemudian STM. STM ni lah selalu orang panggil urut, soft tissue manipulation nama dia. Teknik yang kami belajar, yang selalu orang kata, ni urut ni, soft tissue manipulation. Oh, urut lah kan? Soft tissue manipulation. Macam tu lah. Ni untuk pain management, tak bergantung pada ubat pun. Kemudian untuk elakkan pembedahan, macam saya kata tadi, ACL injury tak semestinya memerlukan reconstruction ataupun surgery. Sebab ada kajian mengatakan mereka bandingkanlah yang buat surgery dengan tak buat surgery, outcome-nya kan kedua-dua tak banyak beza pun. Yang penting rehabilitasi yang sepatutnya lah. So bila buat fisioterapi tak perlu pun untuk pembedahan, sebab pembedahan ni dia ada 2 kesan, cons dia lah pembedahan ni. Dia memang bagus kalau memang memerlukan pembedahan, tapi satu ada chance untuk dia something goes wrong dengan surgery tu. Sebab selalu doktor kan bagi percentage efficiency pembedahan tu, surgery tu. Tak ada yang kata ni 100% lepas operate ni macam biasa boleh lari marathon. Tak ada. Okay. Kemudian satu lagi cost dia lah. Faham lah operation punya cost. Kalau tak sampai ribuan ke atas, 10,000, 100,000 tu bukan operation lah. Lagi-lagi nak cepat kan swasta. Lagi ribu-ribu, ratus-ratus ribu lah. Kadang-kadang saya tengok tu pun tak apalah, kita menjaga badan kita sekarang lah, kan. Kemudian ialah perbaiki pergerakan dan kurangkan risiko jatuh. Yang ni lebih merujuk kepada sakit-sakit yang macam orang tua-tua, stroke kan. Kemudian ialah perbaiki, yang ni sepatutnya saya highlight dulu. Perbaiki kualiti kehidupan untuk jangka masa panjang. Yang ni yang penting sebenarnya kalau buat fisioterapi. Dia punya kesan tu ialah jangka masa panjang. So that macam sekarang kan, sakit pinggang, tak boleh buat kerja, duduk 5 minit pun dah sakit. So kita nak bolehkan dia kerja office takkan nak duduk 5 minit saja kan. So kita improve dia punya condition. Bagi dapat duduk dalam seminggu tu dapat duduk 15 minit. Dalam sebulan tu dapat duduk setengah jam. Macam tu lah kita akan sikit sampai dia boleh duduk sampai 1 hari boleh duduk, tak ada lah. Tengok kepada dia punya kemampuan lah. So kita nak perbaiki kualiti kehidupan tu. Okay.
Kemudian macam saya, poin yang bawah tu untuk jangka masa panjang, dia pros dan juga cons jugalah. Cons dia adalah masa dan disiplin. Ini bukan merujuk kepada fisio, yang ini merujuk kepada masa tu, merujuk kepada rawatan. Kalau sesi fisioterapi ni dia bukan sekali buat sekali betul. Sebab tu kami buat through yang macam adjustment, kepok-kepok perak-perak. Okey, sekali main buat tak payah, boleh jalan macam biasa dah. Yang tu macam ada something wrong lah. Sebab biasanya rawatan rehabilitasi ni memerlukan masa. Paling cepat biasanya 2-3 hari ataupun seminggu. Boleh sampai sebulan, 2 bulan ataupun macam saya kata tadi, kalau isi anak menyusukan mungkin sampai lebih 6 bulan, bergantung pada sakit tu. Tapi dia makan masalah. Orang kata apa? Jadi orang mungkin akan fikir kos dia lah. Sebab satu sesi fisioterapi tu bukan RM1, RM2, RM50 dan kan. Dan disiplin. Disiplin ni merujuk kepada pesakit lah. Kalau pesakit tu ikut disiplin dengan senaman yang diajar, macam saya kata tadi, home exercise program, insyaAllah akan lebih cepat dia punya recovery. Tapi kalau kata dia pergi fisio dengan harapan macam pi mengurut, pi buat fisio, buat soft tissue manipulation, angkat-angkat dumbbell, gerak-gerak mesin ni semua, kayu basikal, balik-balik duduk balik relax, duduk tak buat exercise, menghadap komputer, pi buat berkebun, angkat pasu, mapos semua bunga kan. So bila lepas tu pi fisio balik, nampak tak ada kesan pun. Sebab tu disiplin pun memainkan peranan. So nak kata keburukan pun tak jugalah, mungkin macam kata cons lah, masa kata cons. Okay. So yang itulah kesimpulan dia, pros dengan cons kalau anda pergi berjumpa dengan fisioterapi. Okay. Akhir kata, health tu ataupun kesihatan tu adalah satu pelaburan. Health is an investment. Apa yang kita laburkan tu, dia akan menyumbang kepada apa yang kita dapat nanti. Macam kod, macam insurans, exercise semua ni, yang tu ialah pelaburan kita untuk tubuh badan kita yang dalam masa umur kita 50 tahun, 60 tahun. Sebab selalu saya jumpa pesakit, dia akan kata macam ni, masa muda kita kerja keras cari duit, masa tua kita guna duit untuk rawat badan kita. So an endless cycle. Sebab tu kalau boleh, daripada muda ni kita dah kena jaga dah kesihatan kita. Jangan sampai tahap bila dia sakit baru nak jaga. Masa tu dah lambat dah lah. Jadi itu saya daripada saya malam ni. Jadi kita akan teruskan dengan sesi Q&A lah. Jadi saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kelab Bola Tampar UPSI kerana jemput saya untuk bagi talk pada malam ini. Dan saya haraplah program yang macam ni dapat diteruskan lagi. Diadakan lagi untuk kita didik masyarakat, untuk educate masyarakat tentang kepentingan untuk menjaga kesihatan tu bagi melahirkan satu generasi rakyat Malaysia yang sihat. Bila sihat, produktiviti akan meningkat. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Ashraf atas keterangan tentang apa itu fisioterapi dan apa yang kita boleh buat kalau kita ada sakit di bahagian belakang, dan apakah kaedah-kaedah rawatan yang mungkin kita boleh gunakan semasa kita ada di rumah. Okey, jadi saya ada beberapa soalan yang saya ada kumpulkan. Baiklah, soalan yang pertama, ada orang bertanya begini. Adakah seseorang yang pernah menjalankan pembedahan akibat patah kaki boleh membuat fisioterapi walaupun dah 5 tahun berlaku pembedahannya? Okey, mungkin selepas pembedahan tu cara dia berjalan tak betul ke ataupun masih sakit-sakit ke? Jadi apa? Okay. Faham. Okey, jawapannya saya jawab dulu lah. Jawapannya boleh buat rawatan fisioterapi. Kalau biasanya kan mungkin masa lepas operation tu dia tak buat rawatan fisioterapi kan. Jadi macam contoh dia lutut ke, ada retak dekat bahagian lutut ke apa kan. Jadi dalam masa 5 tahun tu dia rasa kenapa dia rasa sakit lutut apa kan, kenapa kaki masih tak boleh bengkok sepenuhnya lagi kan. Jadi dia nak jumpa fisioterapi kan untuk selesaikan masalah dia. Boleh. Kami boleh usahakan macam saya kata untuk memaksimalkan dia punya kebolehan dia. Saya tengok pada matlamat dia. Adakah dia punya sakit tu mengganggu dia punya kerja dia. So kami akan cuba merawat sakit tu supaya dia dapat bekerja seperti biasa.
dan dia dapat teruskan kehidupan lah tanpa sakit itu mengganggu dia. So tak ada masalah lah. 5 tahun ke 10 tahun lepas patah kan, nak main jumpa fisio boleh saja, tak ada masalah. Okey, baiklah, terima kasih atas jawapan tu tadi. Jadi kita dah tahu kalau dah buat pemudahan, even 10 tahun lepas, kalau kita masih ada rasa sakit, kita boleh berjumpa dengan pakar fisioterapi. Okey, soalan yang seterusnya daripada Facebook Live, daripada Amirul Zikri. Dia tanya begini, sakit belakang macam bongkok, seeloknya buat senaman apa? Okey, so sakit belakang yang sebab bongkok Okey, so kita tengok punca sakit belakang tu dia kata berpunca daripada posture badan dia. Okey, so macam saya kata tadi, untuk posture ni kita tak boleh nak adjust dalam sehari dua, bukan satu malam kita boleh settlekan. Okey, so kita boleh buat senaman. Tapi senaman tu kena tengoklah apa masalah dia. Contoh kalau bongkok kan, bongkok ni dia ada banyak tempat dia boleh jadi bongkok. Boleh jadi dekat bahagian leher ataupun dekat bahagian upper back. Kalau kata upper back tu, saya recommend ke senaman yang untuk strengthen lah upper back. So dia boleh adjust pada dia punya pinggang ni. Tapi saya lebih recommend lah kalau ada masalah yang spesifik macam tu untuk dapatkan khidmat nasihat secara direct dengan fisioterapi. So dia fisioterapi tu boleh periksa keadaan sakit tu, lagi boleh tahulah punca apa yang bermasalah dia, dan boleh susunlah plan rawatan yang sepatutnya. Tapi secara generalnya kalau untuk posture, untuk untuk bagi posture tu normal balik, boleh buat general punya exercise, strengthening exercise. Boleh buat untuk kekuatan. Bila ada muscle tu kuat, dia akan macam saya kata tadi, counter balik muscle-muscle kita yang weak, yang boleh menyebabkan abnormal posture. Itu jawapan saya. Okey, baiklah Cik Amirul. Okey, seterusnya kita ada soalan daripada Dr. Zul Izwan. Dr. Izwan boleh teruskan? Dr. Zul. Dr. Zul boleh dengar suara saya? Sebab kami tak dengar suara Dr. Zul. Okey, mungkin Dr. Zul ada masalah sedikit. Jadi saya teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, adakah seseorang yang maafkan saya. Okey, bagi sakit bahagian radang, maksudnya mungkin bahagian pernafasan lah, ada orang bertanya, dia kata ada fisioterapi dari segi elektroterapi, manuoterapi dan hidroterapi. Maksudnya kaedah rawatan mana yang sesuai untuk bahagian radang, sakit radang lah. Macam radang tu merujuk kepada radang apa tu? Mungkin dari segi pernafasan rasanya, kesukaran untuk bernafas. Okay. Kalau kesukaran untuk bernafas ni dia lebih kepada saya tidak listkan satu lagi specialization fisioterapi, iaitu cardiorespiratory fisioterapi. Ni cardiorespiratory ni cardio jantung, respiratory pernafasan ataupun melibatkan paru-paru. Okay, so kalau ada macam masalah pernafasan kan, macam panic kan, macam shortness of breath, ada masalah pernafasan, so fisioterapi itu akan jalankan pemeriksaan dahulu, tengok punca sesak nafas tu kenapa. Okay, sebab sesak nafas ni macam saya kata tadi, boleh jadi sebab posture, boleh jadi juga sebab paru-paru itu sendiri. So kalau macam rawatan yang setimpal tu, kalau kata macam daripada posture tu, macam saya kata tadi lah, kita adjust posture tu melalui senaman, menu teknik. Kalau ada sakit tu kita manage sakit tu dulu kan. Kalau kata berpunca daripada paru-paru tu sendiri, yang tu tengok kepada type of disease tu sendiri. Sebab sakit paru-paru ni pun dia ada dua jenis. Dia ada obstructive dengan restrictive. Dia ada yang disebabkan halangan objek, ada yang disebabkan paru-paru tu sendiri tak boleh nak efisien secara
efektif lah. Jadi senaman tu termasuklah senaman pernafasan, ada breathing exercise kan. Kemudian ada strengthening exercise untuk lebih pada breathing exercise lah, exercise pernafasan. Jadi kita nak tingkatkan kita punya keupayaan untuk menghirup udara dan melepaskan udara. So bergantung kepada sakit tu jugalah. Sebab tu saya kata kalau apa-apa sakit pun better kalau pergi directly consult dengan fisioterapi tu untuk dia check punca sakit tu dekat mana. Okey, baik. Terima kasih atas jawapan itu tadi. Jadi saya teruskan soalan daripada Dr. Zul. Dr. Zul boleh? Boleh dengar tak? Okey, boleh dengar. Okey. Assalamualaikum Encik Ashraf. Thank you very much for a good talk kan. So saya ada satu soalan lah pasal chiropractic chiropractor. What do you think about pasal tu? Sebab recently saya ada jugalah kawan yang buat pasal yang bunyi chiropractic yang bunyi kerak-kerak tu kan. So based from your opinion kan, is it good or macam mana? Like you said tadi, everything ada pro and cons kan. Tapi adakah benda tu digalakkan ke macam mana? Because I tend to like bila tengok tu macam interested juga lah nak cuba kan. But based on view tu macam mana yang chiropractor tu, chiropractic. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Chiropractor ni dia sebenarnya dia salah satu alternative medicine lah. Kalau dia dua benda berbeza lah, chiropractic dengan fisioterapi. Kalau fisioterapi ni dia still considered sebagai essential treatment dalam hospital, still ada fisioterapi. Tapi kalau pure hospital tak ada chiropractic. Chiropractic ni dia alternatif. Dia satu cara lain lah. Kalau tengok chiropractic ni kan, biasa tengok video dia promotion ni kan, leher dia perak, pinggang dia pulas macam tu kan, tarik kan. So nak tanya apa pro dengan cons buat benda tu. Okay. Sejujurnya apa yang dia buat tu kan, kami pun boleh buat juga, kami pun belajar benda tu, yang perak-perak tu. Yang tu kami panggil sebagai manipulation lah. Dia ada grade dia, yang tu grade 5 lah kami kata. Dalam bidang kami sendiri, bukan semua fisioterapi lah boleh buat benda tu, sebab dia memerlukan kepakaran dari segi assessment ataupun pemeriksaan dan juga teknik tu. Sebab tu kalau tengok kan macam kedai gunting rambut pun dia buat macam tu kan. Kita tengok macam bahaya kan ada kes yang dengar tu kan. Jadi ada masalah lain pula kan. So kembali kepada soalan tadi, pros dengan cons dia. Kalau saya nak cakap pasal chiropractic ni pun sebab saya tak boleh nak condemn lah bidang tu sebab dia bukan bidang saya. Tapi berdasarkan pemerhatian saya, kalau chiropractor tu buat, dia tahu teknik dia tahu condition apa yang boleh buat, apa condition apa yang tak boleh buat, tak apa. Dan dia memang ada certification untuk benda tu. Kadang-kadang kita tengok yang bukan chiropractor pun buat juga perak-perak. Gunting rambut, yang master kan, banyak master sekarang ni kan, tak tahu dia belajar kat mana, saya pun ambil master tu. So maksudnya benda ni you mean it's okay as long dia ada sertifikat yang betul lah, macam tu Macam mana nak tahu yang sertifikat betul tak betul Yang tu ini saya punya tips lah. Kalau kita nak buat rawatan apa-apa pun lah sekalian, nak pergi jumpa mana-mana doktor kan, nak bandingkan doktor mana lagi bagus ke apa kan, kita tengok dengan cara dia penjelasan dia tentang sakit kita tu, adakah macam berpijak pada bumi yang nyata. Kalau kita tengok yang perak-perak tu kan, kata yang ni kena adjust tulang. Kalau kita fikir logik kan, bolehkah dengan tenaga tangan saja kita boleh adjust tulang balik? Kalau macam tu senang lah, kita boleh adjust tulang macam plastisi ni, main macam tu. Sebab tu kita tengok penjelasan dia. Macam kami buat benda tu pasal apa? Sebab kami nak improve dia punya pergerakan dia. Sebab apa dia bunyi perak tu kan? Sebab bunyi perak tu, dia hanya bunyi bila dia capai satu range ataupun satu limit pergerakan kita untuk kita hasilkan bunyi tu. Maksudnya pergerakan tu penuh lah. Sebab tu ada bunyi tu. Kita just nak bagi yang kata maximize kan kita punya pergerakan tu. Bukannya kita nak adjust pulang bagi straight balik kata. Sebab yang tu macam saya kata tadi, untuk buat satu adjustment tu dia ambil masa. Bukan sekali buat terus boleh jalan, boleh balik semua. Tu bagi saya tu there's a private itu okey lah. Maksudnya macam ada sendiri punya pusat chiropractic yang memang berdaftar tu, is it that one is okay lah ke macam tu?
Ni in terms of saya punya personal views, bagi saya tak ada masalah lah. Tapi kalau yang macam memang ada sakit-sakit yang kronik ke, yang macam serius ke kan, saya tak recommend lah. Tapi macam contoh kan, orang tua yang ada tulang apa kata macam ada osteoporosis ke apa kan, nak pergi perak-perak juga kan. Kadang-kadang sebab rawatan ni pun memang orang kata apa, utamakan benda tu. So kita tengok memang perak-perak tu lah, tak ada benda lain sangat pun kan. So kalau macam dia ada masalah kronik you not advise to go there ke, ataupun personal view saya tak advise lah. I see. Okay. Personal view saya tak advise. Kalau macam untuk relaxation saja, bagi saya silakanlah untuk cuba. Kalau macam memang sakit serius ke, ada sakit rasa sakit belakang ni, it's not advisable pergi chiropractic lah. I mean dia personal view saya lah. Saya clarify personal view saya. Saya recommend lagi lah. For relaxation is okay. For relaxation okay. Tapi kalau untuk jumpa, saya lebih recommend untuk jumpa fisioterapi lah. Sebab macam sebab tu saya kata saya tak belajar bidang tu, jadi saya tak boleh condemn kata dia teruk, dia tak boleh buat macam ni. Kami saja bagus, tak boleh macam tu. Tapi kalau macam sakit pinggang apa tu, saya recommend boleh cuba buat fisioterapi dulu lah. Sebab kami bukan tackle masalah dengan perak-perak tu saja. Mungkin ada muscle yang mungkin ada muscle yang tegang, yang keras kan, kami boleh slowly adjust problem tu lah, insyaAllah. Terima kasih banyak. Okay, thank you very much. Sama-sama. Okey, baiklah. Itu saja soalan kita pada malam ni. Jadi, dengan berakhirnya soalan tu, maka berakhirlah program kita pada malam ni. Jadi, saya dengan rasa rendah dirinya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita, Encik Amirul Ashraf. Terima kasih Encik Amirul atas kesediaan untuk berkongsi pada malam ni. Okey, jadi Encik Amirul sudah jelas dengan apa yang Encik Amirul tadi sampaikan kepada kami. Harapnya dengan penjelasan, dengan perkongsian itu tadi, penonton ataupun mahasiswa-mahasiswi UPSI yang melihat tontonan ini, kita dapat mengaplikasikan dan kita juga dapat berkongsi kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Saya ingin mengucapkan terima kasih lagi sekali dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.